guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So ini dia pencerahan padu daripada YB Ahmad Mazlan. Isu panas berkaitan dengan diesel ya, yang suka sangat pembangkang untuk putar belitkan faktanya. Penyasaran subsidi katanya ditarik balik. Itu antara kebangangan, kedangkalan ya, perkataan-perkataan ataupun dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh Walan-Walautit, lebay-lebay ya, Sitro Pembangkang. Termasuk juga ahli-ahli parlimen daripada pembangkang, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini sekali lagi saya ingin membawakan anda untuk mendengar ya satu pencerahan yang agak baik ya daripada YB Ahmad Mazlan berkaitan dengan isu ini. Jadi sebelum saya teruskan untuk kita menonton video ini, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti dan juga tonton video ini. Kali yang ketiga diminta terangkan oleh saya ialah tentang diesel. 14 bilion ringgit kita punya subsidi pada tahun. 10 bilion kita kekalkan, 4 bilion kita tarik, kita bagi dengan cara yang lain. Itu perkara yang ingin dijelaskan dengan setepat-tepat. Kenapa 4 bilion itu kita tarik, tuan-tuan? Kerana diesel di seluruh harganya lebih mahal. Diesel di Singapura RM8 lebih, kita RM2 seposen. Diesel di Indonesia RM4 lebih, kita RM2 seposen. Diesel di Thailand RM4 lebih, kita RM2 seposen. Jadi kita naikkan jadi RM3.35 supaya tak diseluruh ke Singapura, tak diseluruh ke Indonesia, tak diseluruh ke Thailand, tak diguna oleh orang-orang asing dalam negara kita ni. Itu tujuan yang sebenar. Penyelewengan berlaku begitu banyak. Mereka yang ada kilang-kilang ni, ada generator, yang ada genset, mereka menggunakan diesel subsidi. Sepatutnya mereka guna diesel yang bukan subsidi, tapi mereka mencuri diesel, tuan-tuan, mencuri. Maka kita ingin mengurangkan kecurian dan penyelewengan. Itu sebab kita tarik 4 bilion, kita kekalkan 10 bilion. Siapa-siapa yang ada kereta diesel, kadang-kadang yang marah tu kereta di petrol, marah ramai. Kereta diesel satu tak ada, tapi dia marah juga. Saya nak menyebut apa yang patut dibuat adalah akta anti pencatutan. Mana-mana peniaga yang menaikkan harga barang, tangkap peniaga itu, denda, masukkan dalam penjara. Setuju, tuan-tuan? Yang bawa barang-barang makanan semua ada flip card. Lori kecil, lori besar yang bawa barang-barang makanan, bawa barang-barang minuman, semuanya diesel subsidi. Mereka tak ada hak untuk menaikkan harga barang. Itu perkara yang sebenar. Penguatkuasaan oleh KPDN HCP perlu diperketatkan dan kita perlu melapor-laporkan mereka yang sebenarnya ngaja naikkan harga barang. Roti canai pun naik 20 sen misalnya. Kenapa naik 20 sen? Sebab diesel naik. Apakah benda kena roti canai dengan diesel ni? Punyalah jauh. Yang bawa tepung tu, yang lori yang bawa tepung tu, lorinya masih guna diesel subsidi. Yang kau nak naikkan roti canai apa hal? Jadi perkara begitu, selaku orang kita dalam kerajaan mengetahui perkara itu berlaku dan penyelewengan berlaku. Siapa-siapa yang tak dapat lagi budi madani, RM200 sebulan, RM2,400 setahun untuk bayar diesel, bantuan kepada mereka sila lihat website Budi Madani, isi borang, insya-Allah boleh dapat. Daripada RM300,000 baru RM100,000 lebih. Yang memohon pun pelik juga tu, kenapa yang lain tak mohon? Mohonlah. Ada RM300,000, berarti ada separuh lagi yang belum dapat RM200 tiap bulan. Itu mengenai diesel. Alright, itu dia sahabat semua pencerahan ya daripada Ahmad Mazlan ya berkaitan dengan minyak diesel. Sebenarnya ramai ya rakyat yang sudah memahami. Cuma ada segelintir terutamanya pembangkang yang cuba untuk memperbodohkan rakyat dan sebagainya. Demi apa? Demi untuk politik, demi untuk membina persepsi kononnya kerajaan menaikkan harga dan harga sebenarnya apa tu lagi subsidi ditarik katanya, sedangkan subsidi minyak diesel ni bukan ditarik ya, cuma disasarkan. Maksud ditarik dan juga disasarkan itu adalah dua perkara yang berbeza. Kalau ditarik maksudnya dibatalkan, ditamatkan, dihabiskan, apalagi ditiadakan. Tapi disasarkan ini
masih ada, cuma disasarkan ya kepada mereka yang layak untuk mendapat. Selain daripada mengelak untuk terus penyalahgunaan ya, seperti penjualan, ketirisan dan sebagainya. Itu dia. Jadi sebelum saya akhiri, saya juga ingin berkongsi satu pandangan daripada seorang pemerhati politik yang agak menarik ya ulasan beliau ini berkaitan dengan hutang negara bertambah sebab gaji ayah RM5K, perbelanjaan keluarga RM5.5K. Jadi mari kita lihat ya ulasan ini ya menarik untuk kita lihat maksud ya. Dan penulis ini adalah daripada Ahmad Mursi. Katanya, ibarat gaji ayah kita 5.000 tetapi belanja keluarga RM5.500, lebih 500 setiap bulan. Jadi ayah perlu berhutang 500 untuk menampung lebihan tersebut. Samalah juga dengan kerajaan juga. Kena berhutang untuk tampung perbelanjaan yang lebih daripada pendapatan ataupun dipanggil sebagai defisit. Jadi itulah yang kita lalui sejak 26 tahun lepas. Kali terakhir surplus ialah semasa PMX jadi Menteri Kewangan. Ya, Menteri Kewangan dulu ya, selama 5 tahun, iaitu sejak 1993 dan 1987 sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim dijatuhkan ya dengan politik kotor. Siapa lagi kalau bukan Sakatua. Jadi pendapatan negara lebih dari belanja antara 1988 hingga tahun 2024, 36 tahun, 5 tahun itu sahaja yang surplus. Kini apa yang Madani buat? Turunkan defisit, ya, turunkan defisit atau turunkan defisit sedikit demi sedikit pada tahun 2023 dari 5.8% dari KDNK iaitu 99.5 bilion ringgit turun kepada 5% iaitu 93 bilion pada tahun 2023. Jadi tahun 2024 diunjurkan sebanyak 4.3% atau 86 bilion ringgit. Dan 2025 disasarkan 3% ke 3.5%, tingkatkan KDNK juga. Jadi turun mendadak bahaya pula pada pertumbuhan ekonomi dan juga pekerjaan rakyat, kesejahteraan rakyat. Belanja-belanja penting, pendidikan, kesihatan tak boleh dipotong secara drastik. Jadi hasil semua tak cukup dan kena terus tambah. Hutang pula tetap kena bayar. Zaman Madani, hutang 1MDB sahaja ada bayar 48 bilion ringgit. Kalau pengurusan ekonomi Madani cekap, harapnya kita dapat tengok semula belanjawan surplus selepas 30 tahun. Bolehlah kurangkan hutang sedia ada yang dah capai 1.22 trilion ringgit, iaitu 64% dari KDNK, dan beban bayaran bunga iaitu sebagai 1.5 trilion jika campur liability. Bila kerajaan berhemah, pelabur lebih yakin dan berminat untuk melabur dalam negara kita. Itu bantu tingkatkan pertumbuhan ekonomi seperti mana yang berlaku hari ini. Penerapan kredit akan jadi lebih baik. Kos hutang kita untuk pembangunan lebih murah sebab dianggap kurang berisiko. Jadi generasi anak-anak dan cucu kita juga pula tak perlu tanggung beban hutang yang diguna untuk kita bersenang lenang dengan pelbagai subsidi. Bila surplus, boleh buat dasar fiskal yang menyokong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial tanpa perlu berhutang. Boleh labur lebih banyak untuk pendidikan, infra, kesihatan, R&D dan lain-lain. Itu antara kenyataan ya, ataupun itu ulasan yang mudah dipahami. Tetapi sebentar tadi saya terbacalah ya satu komen daripada Walaun. Kata dia screenshot satu kenyataan media yang menyatakan peningkatan perbelanjaan kepada isi rumah ataupun rakyat dalam negara kita. Lalu dia post katanya inilah kerajaan, ya, kerajaan perpaduan Madani katanya, ya, membuatkan semua ini berlaku kerana tidak bijak dan sebagainya. Sedangkan sahabat semua, mereka ni tidak memahami ya maksud sebenar peningkatan perbelanjaan. Peningkatan perbelanjaan yang dinyatakan dalam media itu sebenarnya adalah perbelanjaan daripada rakyat. Kenapa meningkat? Ini kenapa meningkat? Sebab rakyat hari ini ya kuasa beli mereka itu sudah meningkat ketimbang ketika kerajaan PAS dan Perikatan Nasional iaitu bersatu juga termasuk gelakan. Jadi inilah antara komen-komen mereka juga kononnya
perbelanjaan menurun. Ini komen dari Pak Pukari lah apabila bersemuka dengan YB Rafizi Ramli. Perbelanjaan menurun, rakyat tidak berbelanja. Ini satu lagi fakta yang tidak terbukti, ya. Apabila YB Rafizi memberikan data bahwa perbelanjaan rakyat meningkat, itu menunjukkan sebenarnya rakyat hari ini semakin berbelanja. Kuasa beli itu semakin meningkat. Ya, mereka berbelanja, beli itu, beli ini, ya, keperluan makanan, asas dan sebagainya. Mungkin juga ya membeli berbagai apa yang mereka mau beli. Jadi ini menunjukkan sebenarnya betapa bangang, betapa dangkal, betapa kosongnya utak para walaun-walaun di sini, termasuk juga saya berterupa sebagai Pak Pukari, sebagai Cik Gubat, sebagai The Mustard Man, ya, banyak lagi lah, ya, otak mereka ni, ya, memang gagal lah, ya, saya boleh anggap sebagai gagal. Ahli-ahli parlimen pembangkang pula sebagai politikus sampah masyarakat. Mungkin mereka tahu tapi sengaja menyokong apa yang dikatakan oleh penyebar-penyebar berita palsu daripada Perikatan Nasional ini. Jadi itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.